Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan bertemu lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Kali ini cikgu nak mengajak anak-anak untuk kita mengulang kaji 15 soalan tata bahasa. Boleh? Anak-anak diminta untuk memilih jawapan yang sesuai dengan masa diberikan 10 saat untuk tiap soalan. Okey, kalau semuanya telah bersedia, jom kita mulakan dengan soalan yang pertama. Buluh pancing itu akan ditinggalkan tempat kosong di atas api untuk menguatkan ketahanannya. A. Dibakar, B. Dilayur, C. Direntung, D. Dipanggang. 10 saat dari sekarang. Ya, jawapannya D. Dilayur. Dilayur maksudnya mendiang di api, memanggang, menyalai ataupun mengganggang sesuatu bahan di atas api. Contohnya seperti daun mengkuang dilayurkan di atas api. Selesai? Soalan yang kedua. Abang ditinggalkan tempat kosong, jorannya apabila umpannya disambar ikan. A. Menarik, B. Menyentak, C. Menyambar, D. Mengangkat. Kata kunci dalam soalan ini ialah joran dan umpannya disambar ikan. 10 saat dari sekarang. Ya, jawapannya menyentak. Menyentak membawa maksud menarik kuat-kuat, merengkuh ataupun merenggut. Macam kita sentak pancing tu. Okay. Soalan yang ketiga. Ibu ditinggalkan tempat kosong, langsir itu semalaman sebelum mencucinya pagi tadi. A. Membiarkan, B. Membenam, C. Merendam, D. Memerap. 10 saat dari sekarang. Ya, jawapannya C. Merendam, iaitu perbuatan menaruh sesuatu di dalam air untuk beberapa waktu yang tertentu. Kalau jawapan D, memerap, itu untuk makanan. Memasukkan rempah-rempah pada daging ataupun ayam dalam waktu-waktu yang tertentu untuk diperap. Seperti kita membuat kambing perap ataupun sate. Soalan yang keempat. Sedekah yang diberikan mestilah dengan hati yang penuh garis. A. Ikhlasan, B. Keikhlasan, C. Mengikhlas, D. Mengikhlaskan. 10 saat dari sekarang. Ya, jawapannya keikhlasan, iaitu kata pinjaman daripada bahasa Arab yang membawa maksud suci, jujur, rela, tulus dan tidak mengharapkan apa-apa balasan. Soalan yang kelima berdasarkan video ini. Bangun! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, cikgu! Murid-murid bangun garis mengucapkan selamat sejahtera kepada cikgu. A. Dan,
B. Lalu, C. Sambil, D. Manakala. Keempat-empat jawapan ini adalah kata hubung. Kata kunci dalam soalan ini ialah bangun dan mengucapkan. 10 saat dari sekarang. Ya, jawapan yang betul adalah lalu, iaitu kata hubung yang membawa maksud sesudah itu ataupun selepas itu ataupun setelah. Yang lain-lain itu tidak begitu sesuai untuk kita gunakan bagi soalan ini. Soalan yang keenam berdasarkan video ini. Kak Milah menyiang ikan. Dibiarkan tempat kosong. Zana mencuci beras. A. Atau. B. Sambil. C. Apabila. D. Manakala. Juga merupakan kata hubung. 10 saat dari sekarang. Ya, jawapannya manakala, yang membawa maksud pada waktu itu ataupun pada masa yang sama. Soalan yang ketujuh berdasarkan gambar ini. Tabiat adik yang suka tidur selepas balik dari sekolah, dibiarkan tempat kosong, sukar dielakkan. Kata kunci dalam soalan ini ialah sukar dielakkan. A. Paling. B. Sekali. C. Amat. Dan D. Niat. 10 saat dari sekarang. Ya, amat. Amat merupakan kata penguat bebas yang boleh diletakkan di hadapan ataupun di belakang kata adjektif. Juga merujuk kepada maksud penghabisan darjah sifat. Okey, jelas Soalan yang ke-8. Syamsul menghadiahi istrinya, dibiarkan tempat kosong, rantai berlian sempena ulang tahun perkahwinan mereka. Ini adalah soalan penjodoh bilangan. A. Seutas, B. Serawan, C. Segelung, dan D. Sebentuk. 10 saat dari sekarang. Ya, jawapannya adalah seutas, iaitu penjodoh bilangan yang kita gunakan untuk benda yang panjang dan berangkai, seperti rantai, tali, dawai, jam tangan, dan sebagainya. Soalan yang ke-9. Tentera-tentera kerajaan telah berjaya menawan garis pengganas. Juga soalan penjodoh bilangan. A. Sekawan. B. Sepasang. C. Sepasukan. D. Segerombolan. Kata kunci dalam soalan ini ialah pengganas. 10 saat dari sekarang. Ya, jawapan yang paling sesuai adalah segerombolan. Kerana segerombolan membawa maksud sekumpulan yang digunakan untuk haiwan ataupun digunakan untuk penjahat, penyamun, pengganas dan sebagainya. Maknanya unsur-unsur yang negatif. Kerana yang diserang oleh tentera-tentera kerajaan ini adalah pengganas. Jadi kita menggunakan segerombolan, bukan sepasukan. Okey. Soalan yang ke-10. Kita hendaklah selalu bersenam supaya tidak berperut. Dibiarkan tempat kosong. Di sini adalah kata adjektif. A. Kecil. B. Gendut. C. Kempis. D. Kembung.
Kata kunci dalam soalan ini ialah selalu bersenam, maknanya selalu melakukan aktiviti-aktiviti jasmani. 10 saat dari sekarang. Ya, jawapan yang sesuai. Gendut. Gendut bermaksud boyot untuk perut ataupun buncit. Kalau kita tak melakukan senaman, lama-lama perut kita membesar, buncit. Kebiasaannya untuk lelaki. Okey, seterusnya soalan yang ke-11. Encik Samsudin telah diisytiharkan sebagai garis cemerlang pada tahun ini. Untuk soalan ini, jawapan-jawapannya adalah meliputi imbuhan pinjaman. A. Jutawan, B. Hartawan, C. Usahawan, D. Dermawan. 10 saat dari sekarang. Ya, jawapannya adalah usahawan, iaitu membawa maksud sesiapa sahaja yang terlibat dalam perniagaan, sama ada menjual ataupun berdagang barang-barang. Soalan yang ke-12. Soalan ke-12 berdasarkan video ini. Walaupun Pak Ali dibiarkan tempat kosong, tetapi dia tetap tidak berputus asa. Soalan ini berkisar tentang kata adjektif. A. Kaya, B. Jahat, C. Miskin, D. Kedekut. 10 saat dari sekarang. Ya, jawapannya miskin. Miskin membawa maksud tidak mempunyai harta, serba kekurangan. Ya, sama ada dari segi barang-barang ataupun dari segi keperluan hidup. Soalan ke-13. Rujuk video ini. Baik. Surat panggilan mesyuarat itu telah ditaip oleh seorang, dibiarkan tempat kosong. Kata kunci dalam soalan ini ialah ditaip, kata kerja. Namun jawapannya adalah berkisar tentang imbuhan pinjaman. A. Juru bahasa, B. Juru acara, C. Juru latih, D. Juru taip. 10 saat dari sekarang. Baik. Ya, jawapannya juru taip. Juru adalah orang yang mahir dalam sesuatu bidang dan taip adalah satu kemahiran menaip. Okey, jadi itulah jawapan yang lebih sesuai dan tepat. Soalan yang ke-14. Perdana Menteri telah menyampaikan, dibiarkan tempat kosong, bungkusan kuih raya kepada anggota pasukan keselamatan yang bertugas di sempadan. Soalan ini adalah berkisar tentang kata ganda. A. Berkilo-kilo, B. Berkotak-kotak, C. Bersusun-susun, dan D. Bertimbun-timbun. Kata kunci untuk soalan ini ialah bungkusan, sesuatu yang berbungkus. 10 saat dari sekarang. Ya, jawapan yang sesuai adalah berkotak-kotak, yang membawa maksud mempunyai banyak kotak. Kotak-kotak yang berbentuk sama ada segi tepat, segi empat tepat ataupun segi empat sama, dan kebiasaannya diperbuat daripada cardboard. Berkotak-kotak menunjukkan jumlah kotak yang banyak. Okey, soalan yang ke-15. Soalan yang ke-15 berdasarkan kepada video ini.
Azhari membuka garis apabila seekor lembu tiba-tiba mengejarnya. Ini berkaitan dengan simpulan bahasa. A. Langkah sumbang. B. Langkah seribu. C. Langkah kanan. Dan D. Langkah kiri. Kata kunci dalam soalan ini ialah seekor lembu tiba-tiba mengejar. 10 saat dari sekarang. Ya, jawapannya langkah seribu. Simpulan bahasa langkah seribu membawa maksud cabut lari. Apabila lembu kejar, kita tunggu lagi. Lari terus. Manakala jawapan-jawapan yang lain adalah tidak tepat. Kerana langkah sumbang membawa maksud langkah yang berlainan daripada orang lain. Langkah yang tidak betul. Kebiasaannya digunakan untuk silat. Langkah kanan. Langkah yang bertuah. Langkah yang baik. Apabila kita pergi ke suatu tempat, kita akan mendapat nasib yang cukup baik. Manakala langkah kiri adalah pertentangan dengan langkah kanan. Langkah kiri membawa maksud nasib yang tidak menyebelahi kita apabila kita memulakan perjalanan ataupun kita pergi ke sesuatu tempat. Okey, cikgu rasa sekat itu dahulu. Kali ini 15 soalan tata bahasa telah cikgu kemukakan. Semoga kamu dapat berseronok dan sedikit sebanyak mengetahui bagaimanakah cara kita nak menjawab soalan-soalan yang cikgu kemukakan tadi. Sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.